Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat semua, tibalah acara yang kita nanti-nantikan iaitu sesi forum yang bertajuk Datuk Laksamana Hang Tuah, tokoh besar dan unggul dalam dunia besar abad ke-15 dan Laksamana Hang Tuah dalam catatan Okinawa dan Vijayanagar. Bersama kita pada pagi ini para panelis kita iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hashim Musa dari Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan pensyarah bahasa moden dan komunikasi di UPM. Bersama-sama beliau adalah Profesor Madya Dr. Rohaidah Kamarudin yang hadir pada pagi ini, juga daripada Universiti Putra Malaysia, daripada Jabatan Bahasa Melayu, yang juga merupakan penulis bersama buku Laksamana Hang Tuah dalam catatan Okinawa dan Vijayanagar. Bersama-sama kita dengan para panelis iaitu moderator majlis kita pada hari ini, Tuan Muhammad Farid Hassan, Pengetua Akademi Watan Malaysia. Majlis mempersilakan kedua-dua moderator dan para panelis untuk naik ke atas pentas. Baiklah, dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Muhammad Farid. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Tuan Guru Major Ibrahim sebagai wakil kepada ahli-ahli Alur Gajah. Saya muliakan Tuan Guru Walid Ibrahim Al-Malik, tetamu jemputan khas untuk program Semarak Cinta Watan Jejaki Permata Tuah pagi ini. Yang saya muliakan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim bin Haji Musa, panelis jemputan kita pada pagi ini. Yang saya muliakan Profesor Madya Dr. Rohaidah binti Kamarudin, panelis jemputan kedua kita, yang berusaha Bonda Tun Suzana Osman, Ketua Umum Gabungan Mi'raj dan Pengarah Urusan Akademi Watan sebagai penganjur bersama dengan NGO-NGO rakan strategik dalam program Semarak Cinta Watan Menjejaki Permata Tuah yang kita adakan di Dewan Raja Haji Fisabilillah di Bukit Baru, Melaka, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan peluang untuk bersama dalam majlis yang sungguh bermakna ini. Di bumi Melaka yang bersejarah ini, lahirnya seorang tokoh terbilang yang menjadi pahlawan, ikon bangsa Melayu pada satu ketika dulu dan masih menjadi seorang tokoh yang kita sanjung sehingga ke hari ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membicarakan tentang tokoh kita ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton yang hadir dalam Dewan pada hari ini dan juga para penonton yang ada di mengikuti, melayari program ini secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kita pada pagi ini akan menjejaki tokoh kita Datuk Laksamana Hang Tuah, dan untuk membicarakan tentang pribadi unggul ini, kita mendatangkan dua orang panelis yang hebat yang telah melakukan kajian mendalam terhadap tokoh ini. Izinkan saya memperkenalkan tokoh panelis kita yang pertama, iaitu Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim bin Haji Musa. Beliau mendapat ijazah kedoktoran dari Universiti Melaya pada tahun 1987 dalam bidang morfosintaksis bahasa Melayu
dan beliau telah menjadi pensyarah Profesor Madya dan Profesor di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya dari tahun 1975 hingga tahun 2007. Satu tempoh yang panjang pengkajian Melayu. Dan beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ahli Senat Universiti Malaya dari tahun 1995 hingga tahun 2000 dan pengarah serta Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Bahasa Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dari tahun 2000 hingga 2007. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Paduka Dr. Hashim bertindak sebagai Profesor Linguistik Melayu di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia dari tahun 2007 hingga 2015. Kini, Profesor Emeritus adalah penyelidik di Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Universiti Malaya serta sebagai Ahli Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan dari tahun 2007 sehingga ke hari ini. Itu dia biodata panelis kita yang pertama, seorang tokoh akademik yang terbilang. Tokoh panelis kita yang kedua pada pagi ini yang tidak kurang hebatnya ialah Profesor Madya Dr. Rohaidah binti Kamarudin. Beliau mendapat ijazah sarjana muda bahasa Jepun dari Universiti Kyorin, Jepun pada tahun 1994 sebelum melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana di Universiti Osaka, Jepun pada tahun 2001 dan menyempurnakan ijazah Dr. Falsafah dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2013. Beliau pernah bertugas sebagai guru di beberapa buah sekolah rendah dan menengah dan kemudian beliau melanjutkan sebagai pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia mulai dari tahun 2013 sehingga kini. Bidang kepakaran Profesor Madya Dr. Haidah ialah psikolinguistik dan beliau menjadi pensyarah terjemahan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Jepun. Profesor Madya Dr. Haidah menulis beberapa buku bersama dengan Profesor Emeritus iaitu Hang Tuah Catatan Okinawa dan Hang Tuah Catatan Vijayanagara dengan kajiannya yang mendalam. Yang mana buku Hang Tuah Catatan Okinawa telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun. Jadi itu dia, dua orang tokoh kita yang memang mempunyai ilmu yang mendalam tentang Datuk Laksmana Hang Tuah yang akan berkongsi dengan kita pada pagi ini tentang tokoh ikon yang kita sanjungi ini. Saya insyaAllah akan membawa sesi ini bersiaran sekitar 1 jam setengah untuk kita menyelusuri beberapa sejarah berkaitan dengan Datuk Laksmana dan karakter-karakter ikon tersebut untuk sama-sama kita ambil iktibar serta kita mengenali dengan lebih mendalam tokoh kita itu. Profesor Emeritus sudah ada di talian, saya nampak. Ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Alhamdulillah Prof. Dengar dengan baik. Okey. Bagus, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kalau sudah kita mulakan perbincangan atau perkongsian daripada dua orang tokoh kita ini. Jadi saya akan mulakan dengan menjemput Prof. Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim. Yang bahagia Prof, dalam dokumen-dokumen bukan sahaja melalui hikayat Hang Tuah yang kita sudah kenali, tetapi melalui dokumen-dokumen kerajaan luar yang berinteraksi dengan kerajaan Melaka, iaitu kerajaan Ryukyu contohnya di Jepun dan Alfonso de Albuquerque yang kita semua kenali sebagai individu yang datang ke Melaka pada satu ketika dulu ada membuat catatan tentang Datuk Laksmana Hang Tuah. Jadi saya ingin menjemput Profesor Emeritus untuk sebagai lontaran awal pengenalan apakah yang telah dikongsikan atau telah dicatat di dalam dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan Datuk Laksmana Hang Tuah. Dipersilakan Prof. Terima kasih Cik Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa anta al-hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang dihormati para hadirin di dalam majlis ini dan juga dalam talian. Mula-mula sekali Cik Farid, kita mesti buktikan Hang Tuah tu wujud ada dalam sejarah. Dia tu seorang yang memang hidup dalam sejarah.
Jadi untuk tu kita mesti cari apa yang dikatakan sebagai data ataupun dokumen primary ataupun data yang hadir, yang muncul bersama hidupnya tokoh itu. Jadi Hang Tuah kita tahu bahawa wujud ataupun hidup dalam abad ke-15 iaitu semasa Kesultanan Melaka 1400 sampai 1511. Jadi kita mesti cari ada tak dokumen ataupun data-data yang muncul pada zaman itu. Jadi alhamdulillah kita dah jumpa beberapa data primary ini sama ada kebanyakan di luar negara. Dalam negara kita belum ada lagi. Satu daripadanya ialah apa yang dikatakan sebagai catatan Rikadahuan ataupun catatan daripada Kerajaan Ryukyu. Kerajaan Ryukyu ni ialah satu kerajaan Cina sebenarnya. Iaitu di Kepulauan Ryukyu, bandar utamanya adalah Okinawa. Dan memang Ryukyu ni pada abad ke-15, 16, 17 banyak membuat hubungan perdagangan maritim dengan bahagian Asia Timur dan juga bahagian Asia Tenggara, termasuklah negeri Melaka sendiri. Jadi oleh sebab itu kita tengok ada tak catatan yang terkandung dalam buku Rikadahuan ini berhubungan dengan hubungan Ryukyu dengan Kerajaan Melaka. Jadi alhamdulillah ada. Oleh sebab itu kita boleh gunakan bahawa ini ialah satu primary data, iaitu yang wujud atau muncul semasa zaman hidupnya Hang Tuah. Jadi dalam catatan Rikadahuan ini terdapat kira-kira 19 surat dari Kerajaan Ryukyu kepada Kerajaan Melaka dan 11 surat daripada Melaka ke Ryukyu yang telah ditulis pada zaman itu. Dan asalnya Rikadahuan ini tertulis dalam bahasa Cina, tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh dua orang profesor, iaitu Atsushi Kubata, Mitsugu Matsume. Pada tahun 1969 diterbitkan buku ini dan kita boleh guna ni sebagai satu sumber untuk mengkaji primary data yang menunjukkan bahawa ada perhubungan antara Melaka dengan Kerajaan Ryukyu ini. Jadi dalam Rikadahuan ini terdapat beberapa surat yang sangat erat hubungannya dengan Laksamana Hang Tuah sendiri. Bahkan ada 3 surat, iaitu surat dokumen ke-9, ke-10 dan 15 memang ada tercantik iaitu Laksamana of Melaka. Walaupun dia tak tulis nama Hang Tuah, tapi tarikh surat itu iaitu 1480, 1481 ialah bersamaan dengan zaman Sultan Alauddin Riayah memerintah Melaka. Sultan Alauddin memerintah Melaka pada 1477 sampai 1488. Jadi ke 1480-81 itu zaman Sultan Alauddin memerintah Melaka. Dan kita rujuk kepada Sulatus Salatin atau Sejarah Melayu bahawa pada masa itu Laksamana yang yang Melaka ialah Hang Tuah. Memang ada disebut, iaitu dalam Sulatus Salatin halaman 178 dikatakan bahawa Laksamana pada masa itu ialah Hang Tuah seperti yang tercatat dalam Sejarah Melayu itu, iaitu maka Sultan Alauddin bertanya kepada Laksamana Hang Tuah. Maka Laksamana Hang Tuah pun diceritakan segala perihalnya, disiap, semuanya dipersembahkan ke bawah duli Sultan Alauddin. Jadi bermakna Laksamana pada zaman Sultan Alauddin ialah Laksamana Hang Tuah. Dan 1481 adalah zaman pemerintahan Sultan Alauddin memerintah Melaka. Jadi dengan sendiri pun walaupun dalam surat Okinawa itu dia hanya menyebut sebagai Laksamana of Melaka, iaitu Laksamana of Melaka. Jadi oleh sebab itu tarikhnya sangat penting. Tarikh ialah ada 3 tarikh. 1480 satu surat, lagi satu lagi 1480 juga dan satu lagi 1481. 1481. Jadi tarikh-tarikh ini ialah merujuk pada tarikh di mana Sultan Alauddin Riayah memerintah Melaka dan Laksamana yang ada pada masa Melaka ialah Laksamana Hang Tuah. Jadi dengan sendiri kita jelas bahawa Hang Tuah bukannya satu dongeng. Dulu dikatakan satu dongengan, satu cerita-cerita cerita mulut, cerita rakyat sebagainya. Tapi sebenarnya kita dah buktikan bahawa Hang Tuah wujud dalam sejarah. Memang hidup, tokoh hidup dalam sejarah kerana ada primary data, dokumen yang menunjukkan bahawa beliau ataupun tokoh ini hidup dalam sejarah. Itulah dia punya. Dan dalam satu surat yang ditulis oleh Hang Tuah, dia kata sini,
respectfully on behalf of the Sultan. Jadi maknanya bagi pihak Sultan, Laksamana Melaka telah menulis surat ini. Jadi 3 pucuk surat ini berkaitan langsung dengan Hang Tuah. Dan dalam satu surat itu disebutkan bahawa Hang Tuah ini telah mendengar satu berita bahawa orang Rukyu ni terdampar di satu tempat di Indochina tu. Maka dia telah hantar satu rombongan untuk menyelamatkan orang-orang pada Rukyu yang terdampar di sana. Jadi ini menunjukkan bahawa Hang Tuah memang ada hubungan yang baik dengan dengan kerajaan Rukyu. Begitu juga bila dia pergi ke sana bukan sahaja sebagai duta tapi juga sebagai peniaga. Jadi tiap-tiap kali dia hendak keluar daripada Melaka, maka dia akan keluarkan hartanya untuk membeli barang-barang dan untuk didagangkan di mana tempat dia pergi tadi. Jadi mana Hang Tuah bukan saja seorang seorang perwira, bukan saja seorang diplomat tapi juga seorang pedagang. Jadi sebab itu Hang Tuah ni kita kata sebagai international trader. Jadi maknanya pedagang antarabangsa yang handal, yang cekap, bukan saja dia sebagai seorang diplomat, bukan saja seorang perwira tapi juga seorang pedagang antarabangsa yang handal, yang baik, yang cekap. Itulah dia satu catatan daripada Okinawa, iaitu satu seperti yang tercatat dalam Rekedahuan ni. Rekedahuan ialah dipanggil official chronicle ataupun catatan resmi kerajaan Cina di Okinawa, di Rukyu tadi. Jadi orang Cina ni dia ada satu tradisi di mana apa saja benda-benda yang masuk dalam negara mereka akan dicatat dalam dia punya chronicle dia ataupun dalam catatan resmi kerajaan dia, iaitu Rekedahuan. Jadi apa saja keluar, surat masuk, surat keluar, semua catat situ. Jadi kemungkinan catat pertama ialah dalam bahasa Cina, tapi pasti bahawa surat daripada Melaka ini ditulis dalam bahasa Melayu. Dan di Rukyu itu ada penterjemahan mereka menterjemahkan ke dalam bahasa Cina dan ditulis surat itu dalam bahasa Cina. Dan Rekedahuan dia asalnya dalam Cina dan diterjemahkan oleh 2 profesor tadi ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Inggeris. Jadi bermakna ini jelas bahawa ada hubungan yang baik, ada hubungan yang langsung di antara Melaka dengan Rukyu, dan 3 surat yang saya sebut tadi berkait langsung, berkaitan langsung dengan Laksamana Hang Tuah. Disebutkan Laksamana Melaka, tapi tarikh itu sangat penting. Jadi orang pertikaikan bahawa tidak disebut nama Hang Tuah, hanya Laksamana Melaka atau Laksamana Melaka. Tetapi tarikh itu sangat penting. 1480, 1421 ialah zaman di mana Sultan Alauddin Raja memerintah Melaka. Dan Laksamana pada masa itu ialah Laksamana Hang Tuah seperti catat dalam sejarah Melayu. Ini kita buktikan bahawa primary data menunjukkan bahawa ada Laksamana Melaka, dan secondary data ialah Suratul Salti atau Jalma itu mengesahkan bahawa Laksamana pada masa itu ialah Laksamana Hang Tuah. Jadi dengan sendiri ini jelas bahawa Hang Tuah itu bukannya dongeng, bukannya sebagai satu cerita-cerita mulut, tapi sebenarnya satu watak yang wujud dalam sejarah. Itu ialah catatan daripada Rukyu. Satu lagi catatan ialah disebut oleh Cik Farid tadi ialah daripada Portugis sendiri, iaitu begitu juga orang Barat ni bila dia keluar dia ada catatan sendiri, ada catatan resmi dia. Jadi ada satu buku yang telah diterbitkan oleh iaitu tentang Commentary of the Great Afonso de Albuquerque yang diterbitkan di Portugal. Dan sebenarnya apabila Alfonso keluar daripada Portugal sana, maka semua perjalanan telah dicatat dalam dia punya catatan rasmi dia. Dan ada surat dia hantar kepada raja dia, hantar kepada pembesar dia dan sebagainya. Semua catat ada dalam catatan rasmi dia. Dan semua catatan itu telah dikumpulkan anak Alfonso Albuquerque, namanya ialah Gas Alfonso, dan terbitkan pada tahun 1555. Jadi maknanya tidak jauh bezanya di antara masa zaman Albuquerque sendiri, Alfonso Albuquerque, dengan zaman di mana diterbitkan buku tadi. Jadi buku tadi sebenarnya himpunan daripada surat-surat yang ditulis ataupun catatan yang ditulis oleh Alfonso Albuquerque ataupun pencatat dia dan dikumpulkan oleh anak dia, Gas Alfonso, dan diterbit pada tahun 1557. Jadi bermakna ini satu catatan yang sahih, yang bukannya satu yang dah lama. Jadi primary data ini mesti tercatat dalam zaman hidupnya pokok itu. Jadi mana ini ialah satu sumber di mana primary data kita berguna sebagai bukti untuk membuktikan satu fakta itu atau satu tokoh itu wujud dalam masa itu. Jadi apa yang disebutkan dalam
Commentaries of the Great Alfonso de Paz ini, ada satu paragraf yang menerangkan bahawa bila dia menakluki Melaka pada 1511 itu, maka ada seorang tokoh yang berada di Singapura pada masa itu, iaitu Laksmana, itu Admiral, dipanggil Admiral ataupun Lismana. Nama Lismana ditulis itu, umurnya 80 tahun. Dan disebutkan ada sifat dia, iaitu seorang good soldier dan seorang good repute dan juga seorang ilmu yang tinggi. Jadi 3 sifat ini, dan umur 80 tahun merujuk kepada siapa lagi kalau tidak Hang Tuah. Sebab apa? Memang ada Laksmana pada masa itu, zaman Laksmana Khoja Hasan, Laksmana Handan, tapi tak kau umur 80 tahun. Mungkin umur 30 tahun atau 40 tahun. Tapi kalau 80 tahun itu memang rujuk pada Hang Tuah. Jadi kalau 1511 umurnya 80 tahun, bermakna dia lahir pada 1431. Jadi 1431 sampai 1511 umur 80 tahun. Jadi bermakna masa Hang Tuah pergi ke Rokiu, umurnya 50-an ataupun 51, 52. Jadi kita boleh rujukkan semua ini berdasarkan data primary, iaitu commentaries of the Apostle ini ditulis pada zaman dia, iaitu 1511. Jadi dia kata bahawa 1511 ada seorang admiral ditulis itu, saya boleh baca sini, dia kata Laksmana was a man of 80 years of age, a good soldier, a good repute and great knowledge. Allah. Ini sifat, 3 sifat Laksmana Hang Tuah yang memang boleh kita kait dengan Laksmana Hang Tuah. Jadi dengan sendirinya bahawa primary data dengan sendiri membuktikan bahawa Hang Tuah itu memang wujud dalam sejarah, ada di primary data dan disahkan juga oleh secondary data seperti yang disebut oleh sejarah Melayu tadi. Itulah Encik Farid, saya boleh terangkan 2 sumber primary data yang menunjukkan bahawa Hang Tuah itu adalah seorang tokoh yang memang wujud, yang menghidup dalam sejarah dia. Terima kasih. Terima kasih. Lontaran awal daripada Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim bin Musa berkenaan dengan sejarah kewujudan Hang Tuah. Untuk makluman tuan-tuan yang hadir dan para pelayar, di dalam bidang sejarah, data primary sangat penting, dokumen primary sangat penting, dan itu adalah sebagai satu bukti kewujudan sesuatu fakta dalam sejarah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, bangsa Melayu ini ada banyak manuskrip, dokumen yang absah yang menjadi khazanah bangsa. Contohnya seperti yang disebut oleh Prof tadi, iaitu Sulalatus Salatin, Kanun Melaka contohnya, Undang-Undang Melaka. Itu semua adalah dokumen yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Dan kalau mengikut kajian daripada Pusat Sejarah di Universiti Kebangsaan, kalau tidak salah saya, ada kira-kira 15,000 lagi dokumen dan manuskrip bangsa Melayu yang masih bertebaran di seluruh dunia. Jadi ini semua adalah dokumen-dokumen primer yang membuktikan bahawa bangsa Melayu ialah satu bangsa yang bertamadun tinggi dan menguasai rantau ini pada satu ketika dulu. Terima kasih Prof. Emeritus di atas lontaran awal yang diberikan. Seterusnya saya menjemput kepada panelis kita yang kedua yang tidak kurang hebatnya, iaitu yang bahagia Profesor Madya Dr. Haidah. Kita akan melihat pula apakah catatan sejarah Datuk Laksmana Hang Tuah dalam Ottoman. Okey, sebelum itu, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada catatan di dalam surat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang bertarikh sekitar 1450 Masihi yang menyebut tentang Datuk Laksmana Hang Tuah. Jadi saya menjemput Profesor Madya Dr. Haidah untuk menerangkan apakah yang tercatat di dalam dokumen tersebut. Dipersilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada Kak Tun Suzana kerana menjemput saya ke sini. Bila sampai sini baru saya terasa saya lahir kat Bukit Baru. Saya orang Bukit Baru. Dulu arwah datuk dengan nenek saya tinggal di sini. Diorang naik basikal aja pergi hospital. Rupanya rumah kita orang tu kat belakang flat, diorang kata. Ni mak saudara saya kata, kau pergi jumpa nenek Sokyah. Mana nak cari nenek Sokyah kat sini? Kan? Nak kena tanya orang Bukit Baru ni, kenal tak nenek Sokyah? Ni kalau arwah nenek saya dengan atuk saya ada, mesti diorang gembira ni. Kau bercakap kat tempat engkau loh. Dulu sampai 2 tahun saya duduk di sinilah.
Alhamdulillah dapat bercakap kat tempat saya dilahirkan. Okay, saya nak bercakap pasal Osmaniyah dulu. Masa saya mula-mula cari Hang Tuah ni, Prof Hashim dengan Dekan Fakulti Bahasa Moden, Prof Datuk Abdul Muati, diorang nak buat kapal mendam berahi. Ya Allah, 2014. Tiba-tiba aja bercakap pasal kapal. Dah lah, saya memang orang laut. Saya duduk kat Tanjung Bidara, kampung saya sekarang. Memang depan laut. Datuk saya pun, arwah datuk pun sempat jadi nelayan kat sana. Tapi buat kapal ni saya bukan maritime. Saya takut saya tenggelam nanti, tak boleh timbul, tak boleh berenang. Habislah jadi mayat dalam laut. Tengok cerita Titanic lah nanti. Tapi bila lama-lama, dia memang sedap buat kapal mendam berahi ni. Kapal Melayu yang terbesar. InsyaAllah kalau semua orang mengaminkan doa saya, akan terbina kapal mendam berahi itu dekat muara Sungai Melaka tahun ini, insya-Allah. Dan kapal itu 4 tingkat. Terima kasih ya. Nanti kita semua-semua pergi kat sana dengan TYT kita, Tun Ali. Dapat mandat dah, boleh buat Rohaida, dia cakap. Okey. Pasal Osmaniyah ni, mula-mula saya tak perasan Osmaniyah ni. Semasa saya pergi ke Bentan, jumpa dengan Sultan Bentan, dia jemput pergi rumah dia. Lepas tu dia bagi saya bendera hitam. Dia kata, bang, ni untuk apa ni bang? Aku dah buat tentera akhir zaman. Sebab apa? Bentan ni akan, yang disebut oleh Rasulullah, akan membantu imam kita di akhir zaman nanti. Ya Allah, ya ke? Kenapa Bentan ni? Yalah, orang Melaka tak buat, dia kata. Kita lah buat sebab Bentan ni kawasan Melaka dulu. Tapi semalam ada sahabat saya, Profesor Salehah daripada UIA, tunjuk pada saya surat Sultan Mahmud Al-Fatih. Saya rasa ni dah viral surat ni. Surat yang dia menjemput Hang Tuah untuk meraihkan kejayaan menakluk Konstantinopel. Saya dah pergi dah. Saya pergi tengok Konstantinopel tu, tengok Alhambra, semua dah tengok. Masa tu tak terfikir pun nak buat Hang Tuah ni kat kat Turki ke apa, langsung tak terfikir. Tapi hari ini saya cakap lah, saya dah telefon Masjid Tok Kapi, Museum Tok Kapi tu, saya telefon 2 tahun lepas. Kena tengking dengan orang Tok Kapi tu. Sebab apa? Sebelum tu saya dah kelahi dengan Profesor Annabel Gallup, wanita Cina Melayu yang bertugas di British Library. Profesor Annabel. Saya kata, Prof, ada kan kita hubungan Melaka dengan Turki? I dapat duit cuti belajar duduk Turki 3 bulan. Tak ada selai surat pun saya jumpa. Oh ya ke Prof? Sekali, tapi ramai orang kata adalah Prof. Tak ada, berkelahi dekat Cyberjaya. Langsung saya tak hubungi dia lagi. Dalam hati saya, kau bukan Melayu. Tu je. Bila kau bukan Melayu, kau takkan tahu ertinya aku Melayu. Jadi Melayu ni dia ada sifat satu. Kita akan cari sampai otak kita tahu kita hebat. Kita akan cari sampai tunjuk kita hebat. Jadi surat Osmaniyah ni sangat, bila saya tanya pada Museum Tok Kapi, we have. I cannot go, can you send me by digital? Dia kata tak boleh. Malaysia close, what we open. Dia kata dia terbuka, tapi Malaysia yang tutup. Maksudnya saya tak boleh keluar lah. You can come, we keep for you, but you have to bring some money. Saya tak tahu berapa saya kena bayar kat mereka, tapi saya bersyukur surat itu ada. Saya harap adalah penderma-penderma, dah ramai dah. Saya nak derma, doktor saya nak derma, tapi cakap aja. Tapi dia tidak tahu kita ni Melayu bukan orang yang putus asa. Kita akan terus cari.
Ini adalah bukti. Dia ada satu serangkap dalam baris, itu sangat penting. Boleh saya bacakan? Sekejap ya, saya baca. Sebab apa? Saya baru dapat beberapa hari lepas, saya tak sempat baca. Okey, dia tulis sini. Melalui surat ini, Hang Tuah terus ke Turki bersendirian 1454 Masihi. Sultan tak dapat hadir atas sebab tertentu dengan membawa bersama senjata utama Panglima Perang Islam Melaka, senjata yang paling halus dan terperinci di tempat di Melaka iaitu sundang dan pedang keris sebagai hadiah bagi mewakili kerajaan Sultan Melaka. Sundang tu ada di Topkapi ya. Kalau tak silap saya 19 lok. Bukan sikit-sikit, itu dia bagi hadiah pada Sultan Biyazid. Penghargaan dan ucapan tahniah dari Kesultanan Islam Melaka kepada Khilafah Islam Kerajaan Al-Fatih dan tenteranya menawan Konstantinopel. Okey, di sana beliau dipeluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau menangis sambil membisikkan sesuatu. Merahsiakan hingga kini. Ketika itu Hang Tuah berumur 23 tahun manakala Sultan Mahmud Al-Fatih berusia 22 tahun. Perkara ini, tentang surat ini disebar luas dalam satu majalah Turki bernama Aksiyon. Ada pelajar yang buat kajian tu, pelajar tu dah balik Malaysia ya. Magazine Aksiyon ni ditulis dalam bahasa Turki dan saya bersyukurlah. Walaupun dia bahasa Turki, bahasa literatur kerajaan Osmaniyah ialah bahasa Parsi dan Allah beri sedikit ilmu saya faham bahasa Parsi. Okey. Yang penting dia ada di bawah ini, dia kata kerajaan Malayuwah ini adalah yang disayangi oleh Rasulullah. Kenapa? Dia kerajaan yang paling timur. Maksudnya hadis yang kita kata hadis ini betul ke tidak, hadis itu adalah sahih yang mengatakan panglima daripada ufuk timur inilah akan membantu tentera akhir zaman. Mungkin bukan saya lah, saya pun dah tua. Mungkin anak cucu saya berharaplah ada yang terselit untuk mengambil bai'ah itu. InsyaAllah. Dia di Museum Topkapi tu ada satu gambar menguatkan lagi saya punya dapatan hubungan kita sangat kuat. Dalam gambar tentera-tentera Osmaniyah tu ada 3 lelaki berdastar. Maksud yang pakai tanjak-tanjak ni lah. Jadi kalau kita dapat beli dengan Erdogan, bukan beli gambar itu, beli untuk buat replika, dia satu hadiah yang bagus untuk kerajaan Melaka kita. InsyaAllah. Jadi lagi satu pasal Rekidai Hoan itu, kerajaan Jepun dia buat kajian tentang buku Rekidai Hoan ini selama 40 tahun. Saya baru 5-6 tahun. Jadi pensyarah yang buat kajian itu umur dia dah 80. Dia buat kajian itu sejak dia berumur 40 tahun dan masa saya interview dia, dia kata dia berbangga dapat kaji tentang Laksmana Melaka yang bernama Hang Tuah. Sebab Hang Tuah ini bukan saja disebut di Jepun tetapi disebut juga oleh Alfonso di Albuquerque. Jadi kita orang Bukit Baru ni banggalah. Atuk kita dulu dah pergi ke Jepun lagi. Musim hujung musim sejuk. Sebab kalau surat itu bulan 3, maksudnya angin yang bertiup ialah daripada barat. Jadi dia boleh pergi ke Jepun tu. Jadi surat-surat daripada Jepun ialah bulan 11. Maksudnya angin dari timur. Jadi pasal Rukyu dan Osmaniyah sangatlah satu benda berat. Bukan berat ya. Untuk kita buktikan seperti yang Sultan Mahmud Al-Fatih punya surat ni, insya-Allah saya akan sebar luas, mengatakan kitalah bangsa yang ufuk timur, bukan di Bentan ya. Sebab kalau kita pergi Pontian tu, ialah benua yang paling timur kan. Jadi maksudnya kitalah orang itu.
Berbanggalah anak cucu kita akan dibai'ahkan sebagai pejuang-pejuang untuk Imam Mahdi kita. Okey? InsyaAllah. Tapi kajian saya dengan Prof Hasim ni memang tidak ada siapa bantu. Saya keluar duit sendiri untuk ke mana-mana. Duit telefon pun orang tak bayar. Saya bersyukurlah walaupun dengan duit sendiri saya dapat menyebar luaskan. Semua orang bertanjak hari ini. Bukan semualah. Kita bertanjak. Dan yang bertanjak ni ada di Wijaya Negara, gambar kita di Ketuk Batu. Dan gambar kita memperjuangkan Osmaniyah bersama Sultan Mahmud Al-Fatih. Jadi jangan buang tanjak tu ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Itu dia perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Wahidah Kamarudin. Kita yang bertanjak hari ini rasa bangga lah sebab tanjak inilah yang sudah dibawa oleh bangsa Melayu ke mana-mana. Ke Jepun, ke Turki. Dan tuan-tuan dan puan-puan, surat daripada Sultan Mahmud Al-Fatih itu adalah satu lagi dokumen primary yang harus dan wajar kita dapatkan sama ada secara digital atau salinan untuk kita kaji. Dan Alhamdulillah ada pelajar yang sudah membuat kajian. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, banyak dokumen-dokumen yang masih lagi kita harus kaji, dan dalam kajian sejarah memang memerlukan biaya dan belanja. Dan sebagaimana yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Wahidah tadi, memang ini satu perjalanan yang panjang. Kalau scholar atau ahli akademik di Jepun mengkaji tentang dokumen Ryukyu berkaitan dengan Hang Tuah itu 40 tahun, kita harus banyakkan lagi usaha untuk, sebab tokoh Datuk Laksmana Hang Tuah itu adalah daripada kalangan kita. Bukan sahaja orang Bukit Baru berbangga dengan Datuk Laksmana Hang Tuah sebagai anak bangsa yang memperkasakan nama dan mengharumkan nama bangsa kita, tapi kita semua, sebagaimana yang kita semua tahu, apabila jatuhnya Kota Melaka disebut oleh pengurusi majlis tadi, kerajaan Melayu disambung. Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi tadi sebagai pelopor jurisprudensi watan telah melakukan kajian sejarah yang sangat mendalam. Bermula daripada Kanun Melaka, yang mana selepas jatuhnya Kota Melaka, kerajaan Melayu bersambung di Perak dan di negeri-negeri lain. Jadi maknanya kita masih lagi satu tamadun yang bersambung dan bersusun galur daripada zaman Kesultanan Melaka hingga ke hari ini tanpa ada penjajahan. Itu satu istilah yang dalam sesi-sesi akan datang kita akan terangkan kenapa ianya bukan penjajahan tapi campur tangan daripada kuasa luar. Okey. Seterusnya saya ingin menjemput kembali Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim. Kali ini untuk kita membincangkan tentang karakter serta sifat-sifat ikon Datuk Laksmana Hang Tuah. Dalam catatan yang dikongsikan oleh Prof. Emeritus dengan saya, kita dapati bahawa Datuk Laksmana Hang Tuah ini adalah seorang tokoh pahlawan yang besar yang dikatakan telah banyak menjelajah negara-negara luar, sebanyak 19 buah dikatakan begitu, dan memiliki sebagaimana yang Prof. Emeritus sebut tadi 3 ciri unggul. Jadi mungkin untuk berkongsi dengan para hadirin, Prof. Emeritus boleh terangkan dengan lebih terperinci apa agaknya ciri-ciri Datuk Laksmana Hang Tuah yang menjadikan beliau seorang tokoh, satu tokoh yang sangat unggul dan ikonik dalam bangsa Melayu ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Farid. Sebelum tu saya ingin membaca satu pepatah lah ataupun satu madah, iaitu sumpah setia pahlawan bangsa yang boleh dikaitkan dengan sifat keunggulan Hang Tuah itu sendiri. Ini dia, saya baca ini. Sumpah setia pahlawan bangsa. Sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlangsung. Sekali mengorak pura, 2-3 hutang terlangsai. Benih yang baik ke laut menjadi pulau, ke darat menjadi gunung. Sekali mengorak langkah, pantang undur sebelum tiba. Pantang mengalah sebelum terduga, pantang mati sebelum ajal. Biar putih tulang, jangan putih mata. Langkah pendekar, maruah dijaga. Melayu memang baik hatinya, namun Melayu pantang dihina. Bak kata Laksmana Hang Tuah,
Melayu tak akan hilang di dunia. Mengalah tiada dalam dadanya. Berundur tiada dalam langkahnya. Kepada Allah jua dipanjatkan doa. Sumpah setia pahlawan bahasa. Itulah satu madah yang saya kaitkan dengan watak Hang Tuah. Jadi Hang Tuah ni bagi saya satu manusia yang hidup, tokoh yang besar, dan bagi saya sendiri saya ingin mengangkatkan sebagai wira bangsa bukan saja bangsa Melayu tapi seluruh bangsa Malaysia juga kita boleh angkatkan dia sebagai wira bangsa kita. Dia mempunyai beberapa sifat yang unggul seperti yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi. Selain daripada itu, ada lagi beberapa sifat yang lain yang saya dah kumpulkan sebagai 8 sifat dia. Yang saya anggapkan sebagai satu sifat ataupun satu kumpulan sifat misali. Contoh teladan yang boleh diikuti, yang boleh disemai, dipupuk di kalangan bangsa kita, anak bangsa kita pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Pertama sekali sifat yang paling unggul ialah ketaksetiaan Hang Tuah. Taat setia kepada raja, taat setia kepada ketuanya. Dia kata sembah Hang Tuah kepada Raja Siam. Apabila dia pergi ke Ayutthaya, jumpa dengan Raja Siam, maka sembah dia kepada Raja Siam. Dia kata, "Daulat tuanku, patik hamba ke bawah duli Faracha, mana titah puan patik junjung, tetapi Tuah tidak menghilangkan nama tuannya, iaitu sultannya." Jadi taat setia dia kepada raja memang tidak ada berbelah bagi lagi. Yang kedua, sifat menjaga maruah. Amat cakna tentang kehormatan diri. Ini orang Melayu. Tak boleh dihina dalam majlis. Dia kata apabila titah peracau, Laksamana jangan marah, maka Laksamana pun menyembah. Daulat tuanku, patik mohonkan ampun. Adapun hulu bala Melayu, ini tiada dapat mendengar kata yang keji di tengah majlis. Jadi ini ialah satu sifat di mana maruah dijaga dengan setulusnya sehingga akhir sekali. Jadi itulah dia punya menjaga maruah dia. Yang ketiga, sifat kepintaran akal fikirannya. Dengan ilmu yang tinggi dan daya komunikasi serta diplomasi yang berkesan, protokol bila dia menghadap Sultan Siam ataupun Raja Siam itu di Ayutthaya, dia punya protokol menghadap Raja Siam mesti mengesot ataupun merangkak dan menyembah. Mengesot sampai sekarang pun masih ada lagi. Dia punya protokol di mereka itu mengesot dan sembah. Mengesot dan sembah. Maka kata Hang Tuah, dia kata katanya ialah dia tidak membantah. Bahawa itulah satu protokol yang telah ditetapkan dalam kerajaan Siam itu, tetapi dia tidak membantah. Katanya benarlah seperti yang ditetapkan oleh itu tuan itu. Tetapi saya ini ada penyakit. Kalau saya buat macam tu, maka saya akan tergaru-garu dan tidak boleh menyembah dan merangkak tu. Jadi sebab itu saya minta supaya saya boleh menyembah seperti cara Melayu, iaitu berlutut dan menyembah. Maka dibenarkan oleh Raja Siam dengan dengan diplomasi, dengan percakapan yang baik, tidak membantah dan penuh dengan hikmah. Inilah satu sifat yang ada pada Hang Tuah, iaitu kepintaran akal fikirannya dengan diplomasi, dengan komunikasi yang baik. Itu ialah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat ialah asas ilmu agama yang teguh. Belajar dan menghafal Quran pada umur 7 tahun. Dan lepas tu belajar nahwu bahasa Arab dan juga kitab-kitab Arab. Dan menguasai ilmu Islam. Dan juga belajar dari menguasai 12 bahasa. Jadi kita mesti semaikan sifat ini, iaitu belajar sehingga kita menguasai ilmu, berbagai-bagai ilmu dan menguasai berbanyak bahasa supaya kita boleh berkomunikasi dengan bangsa-bangsa besar di dunia ini. Bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Inggeris, tentu sekali Perancis dan sebagainya. Kita belajar dengan ini, maka ini satu sifat yang telah dipupuk, yang telah disemai oleh Hang Tuah dan kita mesti contohi dia untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi sebab itu, begitu juga kita ikuti jejak langkah untuk menguasai ilmu agama sendiri, menguasai ilmu agama Islam, menguasai ilmu Al-Quran. Dia menghafal Quran umur 7 tahun. Dan lepas tu belajar bahasa Arab, belajar kitab Arab. Jadi bagi saya orang tua ni memang mempunyai
kedua kebolehan, iaitu ilmu pengetahuan tentang tentang agama dengan ilmu pengetahuan tentang keduniaan. Inilah sifat yang mesti kita semai dan pupuk di kalangan anak bangsa kita. Yang kelima ialah ilmu prajurit dan hulu balang yang tinggi, dengan berguru dengan Arya Putra di Bentan dan juga San Persata Nala di Jawa. Maknanya kita mesti belajar ilmu bertahankan diri, ilmu memasukkan sifat wajah diri dan sebagainya di mana-mana saja. Di mana saja kita boleh menguasainya, dan kita semaikan sifat ini di kalangan anak bangsa kita supaya ada rasa jati diri dan ada rasa wajah diri dia ada, semangat juangnya tinggi dan tidak akan mengalah apa saja cabaran dan sebagainya, terus akan berjuang. Ini kita mesti tanam sepupuk sifat-sifat ini. Dan seterusnya ialah sifat yang keenam, keberanian dan ketahan takasannya bila berdepan dengan cabaran dan berdepan dengan musuh. Itu bila di Majapahit dia bertemu dengan 71 orang yang mengamuk, maka dia tidaklah lari, dia terus lawan. Dia masuk dalam satu lorong kecil, maka bila datang pengamuk itu seorang demi seorang dibunuhnya sampailah habis dibunuh. Jadi mana dia tidak gentar sampai akhir hayat. Dia kata apa? Orang Melayu tidak akan gentar sampai ke akhir hayat. Yang ketujuh, penampilan dan kesegatan yang menawan. Jadi Hang Tuah ni orang yang sangat sangat baik dari segi perwatakannya, dari segi penampilannya. Jadi katanya bila di Jawa, adapun akan Hang Tuah, barang ke mana dia pergi, gegak gempita bunyi orang daripada hebat melihat sikap tingkah lakunya. Jika di Pasiban gempar, jika di panggungan getar, dan segala perempuan-perempuan Jawa, anak dara sebab jikalau ia berjalan di pasar akan barang ke mana dia pergi, banyaklah yang gila kepada Hang Tuah. Jadi maknanya penampilannya yang sangat baik, dari segi kepribadiannya, dan juga dari segi mukanya ataupun wajahnya. Jadi ini juga satu daripada sifat yang kita mesti tekan, kita sepupuk supaya kita orang Melayu ni sentiasa menjaga kita punya kepribadian kita kesegakkan kita menjaga supaya menarik pada penglihatan orang. Dan yang ke-8, diplomat. Dia juga penjajah dan juga pedagang antara bangsa yang bijaksana, menjelajahi 9 buah negara dan bandar dan mengarungi 7 lautan. Ini lebih hebat daripada audisi. Kalau kita baca audisi Ulysses tu, dia pergi kepada hanya di sekitar laut Greece itu saja. Tetapi bagi Hang Tuah, 7 lautan dijelajahinya. Iaitu misal Laut Jawa, Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Hindi, Laut Arab, Laut Merah, Laut Mediterranean. Jadi 7 lautan dijelajahinya. Jadi kita mesti semaikan semangat ini supaya orang Melayu atau pembangsa kita ni menjelajahi seluruh dunia untuk perdagangan, untuk diplomasi, untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Inilah semangat penjelajahan yang mesti dipupuk, disemai dan dibangunkan di kalangan anak bangsa kita. Dan akhir sekali, jadi dia telah menjadi diplomat dan menjadi pedagang dan juga menjadi perwira. Jadi sifat semua ini sifat yang unggul yang kita mesti semai di kalangan anak bangsa kita supaya mereka mempunyai satu kepribadian yang tinggi atau social karakter yang tinggi yang menarik, dan bukan saja yang menyemaikan jati diri dan juga bangga dirinya ataupun yakin diri yang tinggi. Inilah saya ingin berkongsi bersama tentang sifat Hang Tuah yang 8 keunggulan ini yang boleh kita jadikan sebagai contoh teladan yang kita boleh pupuk dan semai dan juga bangunkan di kalangan anak bangsa kita sebagai contoh misali yang harus diteladani oleh anak bangsa kita. Itulah dia beberapa sifat yang saya isi kongsi bersama pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia Saya Emeritus Dato' Paduka
Dr. Hashim bin Musa di atas perkongsian tentang 8 sifat unggul yang dimiliki oleh Datuk Laksmana Hang Tuah. Pada isi kandungan yang paling penting yang kita harus ambil daripada apa yang dikongsikan oleh Profesor Emeritus tadi ialah tentang jati diri. Itulah sesuatu aset penting bagi seorang individu Melayu. Dengan jati diri yang kukuh, sebagaimana ciri-ciri keunggulan yang dimiliki oleh Datuk Laksmana Hang Tuah, itulah asas untuk kita membangunkan satu bangsa yang gagah perkasa, bijaksana, bertoleransi, berdiplomasi. Itulah ciri-ciri seorang Melayu yang sebenarnya. Terima kasih, Profesor Emeritus. Saya lanjutkan perbincangan kita pada pagi ini dengan membawa pemerhatian kita kepada satu lagi catatan yang ada di luar sana oleh kerajaan di luar daripada kerajaan Melaka, iaitu Wijayanegara yang terletak di India. Jadi dengan itu saya ingin menjemput Profesor Dr. Haidah untuk berkongsi dengan kita semua apakah yang tercatat di dalam catatan Wijayanegara tersebut. Dan mungkin Profesor juga boleh berkongsi projek kapal unggul armada Melayu Melaka, iaitu kapal Mendam Berahi. Dipersilakan, Profesor. Saya nak cakap pasal Wijayanegara dulu. Wijayanegara ni tak tahu pun ada pun saya masa tu. Saya bukan orang peminat cerita Hindustan kan. Ni Wijayanegara ni filem Tamil. Jadi saya orang Jepun. Jadi masa launch buku Okinawa, Prof Kuke Kim datang. Roida, kau main sini? Ya Prof. Kau tahu cakap India? Tak Prof. Keluarga saya bukan orang India Prof. Kalau kau pandai kau pergi India, Hampi pergi tengok kat sana ada catatan pasal Hang Tuah. Ya ke Prof? Okeylah. Cari duit, pergi pinjam duit untuk pergi India. Pinjam sebab apa? Saya selalu pergi ke mana-mana bawa arwah mak saya dengan student saya. Sebab bagi saya, mak saya adalah kekuatan saya. Pergi mana-mana kalau bawa mak tu akan ada anugerah Allah. Lepas tu anak murid saya perlu sebab saya dah berumur. Jadi bila kita tengok, kadang kita terlepas pandang. Kita tengok kiri, yang kanan kita tak pandang. Jadi pelajar sangat penting. Jadi masa pergi di India tu, kebetulan ada bekas student saya sambung belajar kedoktoran di India. Jadi dengan duit pinjaman yang saya buat pinjam pada Yayasan Buku Negara, Datuk Hassan, dia bagilah, pergilah, kau pergilah buat buku baru. Pergi, beli tiket, tempat tinggal, semua makan, semualah. Pergi ke Goa, flight Air Asia daripada KL ke Goa. Goa tu tidak ada Wijayanegara. Kami kena sewa bas mini daripada Goa ke Wijayanegara tu ambil masa 10 jam. Sebab dia 2 bukit daripada Goa ke Hampi, pergi 2 bukit, lalu 2 bukit. Ya Allah ya Tuhan, jauhnya tapi India bersih. Bersih, tandas dalam hutan bersih, tandas dalam hutan. Kat bukit mana ada perkampungan kan? Jadi ada tandas dalam hutan dia bersih. Lepas tu pergi Wijayanegara tu malam. Jadi dah malam tak nampak. The next morning lah pergi. Pergi jumpa pegawai tourism. Pelancongan, Kementerian Pelancongan dia. Saya kata kalau kau boleh bercakap pasal Melaka dan India baru aku bayar. Dia kata boleh. Lepas tu dia tunjuk kita terus ke tempat di mana lelaki menjinakkan kuda tezi. Ini ada khilaf lah penulisan. Kalau dalam Sulalatus Salatin dia kata Hang Nadim yang ke India. Tapi dalam hikayat Hang Tuah ke India menjinakkan kuda tezi. Memang di dinding itu dia dah runtuh. Adalah orang kuda-kuda tu daripada negara Arab tu, Baghdad ke, dibawa oleh lelaki-lelaki bertarbus. Lepas tu
Kuda-kuda itu ada seekor kuda ditunggangi oleh lelaki yang pakai tengkolok ni. Lepas tu ada orang kata dalam filem Barat Ekos menceritakan macam mana peristiwa hantu pahlawan Melayu ini pergi ke India itu. Dia macam, oh dahsyat betul. Gambar hang tuah ada kat dinding. Ini seni tulisan. Orang India memang pandailah seni dia. Dia ketuk batu tu, gambar Genghis Khan pun ada. Lepas tu gambar harimau, naga. Mereka sangat mempercayai naga. Lepas tu naga apa saya tanya? Naga jadi-jadian kata orang tourism tu. Engkau ni takut juga kan? Lepas tu segala peristiwa yang berlaku dia tulis dalam tulisan Sanskrit. Macam yang Prof. Kuke Kim kata. Sayang Prof dah tak ada. Kalau Prof ada dapat pahala Prof hari ni. Lepas tu banyak tulisan dia semua dah runtuh. Dan kalau ada duit saya nak beli yang dinding tu saja yang gambar hang tuah menjinakkan kuda tezi. Sebab apa? Kerajaan India akan meruntuhkan keseluruhan Hampi itu. Rupanya Hampi itu ialah di mana dalam sirah Nabi ada seorang Sultan India yang masuk Islam selepas dia melihat Rasulullah membelah bulan tu. Rupanya makamnya ada di Hampi. Oh, saya terperanjat. Kami dibawa oleh tourism tu pergi tengok. Let's I bring you to one sultan. Pergi kat situ, saya tak tahu sirah Nabi. Bila pergi situ, balik Malaysia baru tahu sirah tu. Ya Allah, satu je makam tu di situ. Cuma tourism tu bawa saya tempat di mana Raja masa tu Francis Xavier. Tujuan orang Portugis ni datang ke Melaka ialah untuk mengkristiankan ke semua orang Islam di Melaka. Jadi dia mula dengan kristiankan di Wijayanagara tu. Sultan ketika itu adalah Muslim. Jadi pegawai tu kata, oh tak ada seorang pun hamba Allah yang di India tu nak tukar agama pada Kristian. Jadi mereka susun 6,000 rakyat Islam tu, baby ke atuk ke nenek ke, beratur depan sultan dan disembelih. Jahatnya orang Portugis ni. Disembelih, bayangkan seorang raja tu memandang rakyat dia disembelih sebab tak nak tukar agama. Last kali Francis Xavier arahkan tentera Portugis tu sembelih sultan. Kita diberi tengok tempat penyembelihan itu, sedih tau. Sebab apa? Bayangkan kuatnya agama Islam ketika itu. Masa tu sebelum cari ke India tu, saya ada tengok dalam buku-buku Jepun, dia tulis itu dalam Rekidai Hoan ya, tolonglah baca betul-betul. Dalam Rekidai Hoan tu Jepun dah tulis surat kepada Melaka ni daripada 1463. Bertahun-tahun baru Sultan balas. Kemudian mereka saudagar ni buat onar di Melaka. Sultan tak balas surat dia selama 10 tahun. Dan saya kata betul ke kuat sangat Melaka ni Islam dia. Lepas tu ada saya jumpa buku seorang saudagar Portugis mengatakan orang Islam Melaka ni dia punya kuatnya agama di tangannya Al-Quran, di hatinya Muhammad. Lepas tu bila dengar-dengar orang cakap Allah orang Melaka sultan penipu je kata ada senjata. Sultan kau lawan dengan keris. Saya baca balik buku Alfonso de Albuquerque, baca selai-selai. Di India buku Alfonso de Albuquerque 5 set daripada chapter 1 to chapter 5. Tapi di Malaysia hanya ada 1 buah aja. Jadi daripada chapter 1 to chapter 5 tu, bila baca macam mana hang tuah Alfonso ni takluk Melaka, dan untuk pengetahuan dalam buku Wijayanagara tu, saya sertakan apa yang Alfonso buat ya masa penaklukan tu.
dia takluk 2 minggu pertama, Sultan kita turun dengan tentera bergajah. Jadi Alfonso dia kalah. Dia naik bendera putih. Tapi kemudian dia mula menyerang balik dengan ada orang kata Sikitul ke apa ke kan. Dalam kerajaan Melaka tu kata kalau nak tawan Melaka subuh. Kenapa subuh? Sebab Sultan akan menjadi imam sembahyang subuh kepada semua tentera, penjaga kubu, penjaga Melaka, semua akan solat berjemaah di masjid. Dan antara masjid dengan kubu dihubungkan dengan jambatan. Runtuhkan jambatan dan Sultan tak akan dapat melawan. Yelah sebab itulah memang lawan dengan keris. Sebab Sultan tengah apa? Mengimamkan solat subuh. Jadi Sultan kita bukan kalah ya. Tapi dia buat solat subuh dulu dengan tenteranya. Kemudian jambatan yang menghubungkan tempat simpan senjata api itu diruntuhkan. Jadi bila saya buat tu, bangganya aku jadi orang Melaka. Sultan aku bukan calang-calang. Dia imam besar masjid. Sultan turun jadi imam. Kita tak buat. Kalau lalu Masjid Al-Azim sekarang lagilah kosong. Dari dulu sampai sekarang. Sebelum PKP pun dah kosong. Bukan nak cakap apa sebab saya pun orang Melaka. Tapi kalau bila tengok Rusia berlawan tu, Sultan Chechnya tu, Al-Hafiz, malu juga. Dengan kita dah yang disebut oleh sampai Sultan Mahmud Al-Fatih punya surat, dia cakap inilah bangsa yang disayangi dan dipuja oleh Rasulullah. Bayang Rasulullah dah memuji kita orang Ufuk Timur ini, orang Malayuah ni. Dan surat itu sebagai bukti bahawa Osmaniyah pun kata kitalah bangsa itu. Jadi tapi kita masih sekarang pun tak imarahkan masjid, betul tak? Kita tak boleh nak buat apa-apa. Betul ke kita? Kan? Dah fitnah akhir zaman dah tiba ni. Tapi saya bersyukurlah. Hari ni saya nak kongsikan tentang kajian saya, Prof. Hashim, Prof. Muati, yang mula-mula Prof. Muati dan Prof. Hashim gegarkan saya, kau buat kapal. Ini barulah dah kaji, gali lubang sini, lubang kapal pula keluar. Tapi saya berbanggalah dapat jadi student Prof. Hashim. Saya ajak Prof, jom kita pergi Mersing nak tengok kapal. Pukul 2 pagi, Prof boleh naik kapal tengah laut tu. Umur Prof dah 70 lebih. Bangganya saya jadi anak murid Prof. Prof sehat Prof? Sebab seorang profesor yang berusia boleh naik atas kapal untuk bantu rakyat Malaysia dapat satu ilmu baru, kapal Melayu. Okey, kita tengok macam mana kajian ni. Boleh tengok ke? Minta maaf kepada Prof sebab kita ada teknikal di belakang sana yang sukar sikit nak menunjukkan kapal mendam berahi itu ya. Tapi boleh carilah dekat laman web, ada banyak metro saya rasa sudah paparkan. Sudah paparkan yang Prof. Tapi itu ada kesilapan sebab apa? Bila kami di Mersing tu, pembuat kapal tu kata kapal Melayu ni 3 tingkat. Masuk bangunan ni 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Okay. Ni yang harian metro ya. Jadi yang bagusnya kalau kita tengok di sini, dia kat layar agung ni dari atas sampai bawah ialah surah Yasin dikatakan. Lepas ini satu balak, ni satu balak, bawah ni satu balak. Sebab itu kapal kita, cengal batu ni sebenarnya ringan. Dulu kapal ini dibuat oleh cengal batu. Bila dia ada satu lock balak di sini, boleh tarik, betul tak? Jadi sebab tu kapal kita sama terlibat dengan Osmaniyah sebab masa dia nak takluk Spain itu, mereka kena angkat kapal ini naik bukit. Jadi sebab kapal kita ada satu lock di sini, lock kayu, jadi tarikan dia sangat mudah. Jadi tarik. Ni memang kata Prof. Hashim, yang ni satu balak ini untuk kita rempuh kapal di depan kita. Ini kapal yang
baru. Dia tidak sama dengan KD Hang Tuah yang di Lumut Perak. Jauh beza. KD Hang Tuah tu kapal perang. Kita kapal cengal batu. 4 tingkat ya. Tingkat keempat tu ini ialah istana. Raja di sini dan Laksmana di sini. Kalau kita tengok sini ada kepak-kepak, kalau dalam buku Hikayat Hang Tuah tu, ini ada corak-corak ini maksudnya hati Melayu. Kalau kita dah pergi Borobudur, Angkor Wat dengan di Kedah tu, ada satu corak sama saja. Kalau orang Melaka dia punya dinding mesti bercorak kan. Dia punya anjung kat depan tu mesti corak. Itu ialah hati budi Melayu. Kita ada corak itu. Di kapal ni pun ada. Tapi kapal kita ini keliling dia ada batu permata. Itu menunjukkan hebatnya, kayanya Sultan Melaka. Okey? Saya harap saya dapat dirikan kapal ini. InsyaAllah. Kalau ada penderma yang budiman lah. Lepas tu sini belulang. Kapal belulang tu kulit kebau ke kulit lembu tak tahu lah, pasang jadi layar. Kalau kita tengok Pirates of the Caribbean, itu contoh. Memang kapal kita gagah perkasa sebab cengal batu. Dia sangat ringan dan dia ada lock sini. Satu lock sini, satu lock di sini, satu lock di sini. Jadi hebat tak? Kita bukan saja tak boleh buat jarum. Kapal ni kita dah buat. Takkan kita tak boleh buat jarum? Betul tak? Ini satu sangkalan yang paling hebat. Okey, kalau siapa nak tanya pasal kapal mendam rahi, boleh pergi ke Turki dengan Taiwan. Sebab dua negara ini saja yang simpan replika kapal Melayu. Kalau kapal di Turki ialah di Museum Piri Reis ialah pahlawan Barbosa tu yang dalam Caribbean tu. Dia adalah pahlawan Islam hebat, Laksmana hebat yang mengelilingi dunia. Okey, bukan Barbosa tu lanun yang dalam cerita Pirates of the Caribbean. Dia ialah Laksmana terhebat Uthmaniyah. InsyaAllah. Terima kasih Yang Bahagia Profesor Madya, Dr. Rohaidah Kamarudin di atas perkongsian yang menarik. Banyak fakta berkaitan dengan Datuk Laksmana Hang Tuah yang mungkin kita dan pelayar di luar sana belum lagi mengetahuinya. Jadi semoga perkongsian ini dapat membangkitkan minat kita. Apapun saya nak mengucapkan tahniah lah kepada Prof sebagai anak Bukit Baru yang berjaya menjejaki langkah nenda kita Datuk Laksmana sampai ke tempat beliau menjinakkan kuda Tenzi. Kita doakanlah batu catatan tersebut dapat dibawa balik ke Malaysia. Kalau misalnya benda itu ada, mungkin Perzim sebagai kata orang tu yang menguruskan tangible heritage boleh dapatkan kata orang tu monumen lah sebagai catatan kita sebagai anak bangsa. Dan tentang mendam berahi ini banyak lagi yang harus kita korek daripada Prof. Banyak sebenarnya saya korek tadi sebelum majlis. Ada lagi lubang-lubang baru yang beliau akan kongsikan tentang kehebatan anak Melayu ini. Dia sebutkan sikit tapi saya tak nak sebut lah, nanti spoil the soup lah kan. Biar nanti Prof kongsikan. Okey, kita telah bersiaran kira-kira 1 jam 20 minit. Kita sudah sampai ke penghujung dan untuk menutup program kita, bola bicara kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Profesor Emeritus Datuk Paduka untuk kata orang tu memberikan kata-kata penutup serta hasrat mungkin yang hendak dikongsikan dengan kita yang hadir pada hari ini, para pelayar di luar sana dan mungkin stakeholder. Banyak stakeholder kalau kita nak memperkasakan sejarah kita ni, mungkin kerajaan negeri, mungkin Jabatan Kementerian Pelancongan, mungkin Perzim dan sebagainya. Mungkin Prof ada hasrat yang ingin disuarakan. Persilakan Prof. Terima kasih. Dua perkara yang saya nak ajukan sebagai hasrat yang terpendam dalam hati saya lah. Pertama sekali, saya ingin mengangkatkan tokoh Hang Tuah sebagai wira bangsa Melayu. Iaitu sebagai adiwira. Bermaknanya inilah kita punya kebanggaan kita
Dari segi segala-galanya kita boleh jadi dia sebagai contoh misali yang boleh kita semaikan dia punya sifat, kepribadian itu ke dalam anak bangsa kita untuk membina masa depan kita. Jadi kita angkatkan sebagai satu tokoh, satu adiwira bangsa, bukan hanya untuk bangsa Melayu tapi bangsa Malaysia seluruhnya. Sebab Hang Tuah ni ialah seorang yang berbagai bahasa dia boleh gunakan. Dia kalau pergi ke China dia boleh cakap bahasa China, ke Jepun dia cakap Jepun, ke Siam dia bercakap bahasa Siam, ke Jawa tentu sekali bahasa Jawa, ke India juga boleh cakap India, dan tentu sekali ke Mesir boleh cakap bahasa Arab dan bahasa Parsi. Jadi ini ialah satu contoh teladan yang kita mesti semai, pupuk dan kita bangunkan di kalangan anak bangsa kita. Itu yang pertama. Jadi saya mau angkatkan Hang Tuah ni sebagai satu wira bangsa bagi bukan saja untuk bangsa Melayu tapi untuk bangsa Malaysia. Itu ya. Jadi yang kedua, bila kita tadi sebut Mendam Berahi tadi, saya ingin cadangkan supaya Mendam Berahi ini sebagai satu projek yang kita akan bangunkan menjadi satu realisasi, satu kebenaran, satu realiti yang boleh kita banggakan. Kita dah ada flora dilama Portugis itu sebagai tarikan pelancong. Dan kita kalau masuk dalam kapal tu ada dia punya artifak-artifak dan sebagainya. Jadi untuk Mendam Berahi ini kita boleh bina dia dan menjadikan satu mercu tanda bagi kebanggaan orang Melayu yang dapat membina satu bahtera yang begitu besar. Dia punya panjang 180 kaki dan lebarnya 35 kaki dan mempunyai dayung seperti yang ditunjukkan dalam gambar tadi. Ada tiang agungnya, ada tiang topangnya dan sebagainya, ada istananya, ada tempat meninjau dan sebagainya, ada 3 dek tadi dan ada dia punya meriam dan sebagainya. Kita gunakan ini sebagai satu mercu kebanggaan bangsa kita dalam pembinaan kapal mengharungi lautan yang begitu dahsyat, yang begitu bagus sekali lah. Jadi inilah saya punya harapan saya, biarkan jadikanlah satu realiti, satu kebenaran, satu yang akan menjadi kebenarannya untuk kita bina kapal Mendam Berahi ini sebagai satu mercu tanda kebanggaan orang Melayu dari segi dari segi kejujurannya, dari segi seni benanya dan dari segi ketangkasan dan kekuatannya. Itulah saya punya harapan saya, 2 perkara tadi tentang sifat Hang Tuah dan juga tentang Mendam Berahi tadi. Terima kasih saudara majlis. Terima kasih bagi Profesor Emeritus Datuk Paduka Hashim bin Musa di atas kata-kata rangsangan serta hasrat yang beliau kongsikan dengan kita. Ya, itulah yang kita mahu terapkan. Bila Prof sebut tadi tentang adiwira, kalau bahasa kita sekarang ni superhero lah. Jadi inilah superhero yang memiliki ciri yang begitu anggun sekali, ya, begitu banyak sekali ciri-ciri terpuji, termasuklah dalam hal-hal keagamaan. Dan projek kapal Mendam Berahi ini memang kita dah banyak bincang dengan Dr. Haidah tentang keperluan untuk kita mengumpul dana untuk menjayakan projek ini. Manalah tahu kalau ada ruang kerjasama antara kita sebagai NGO yang nak memperkasakan bangsa Melayu ini dengan Dr. Haidah. Sama-sama mungkin anak bangsa berkongsi seorang RM1 contohnya. Kita bannerkan model tersebut. Jadilah ia satu monumen yang dapat membangkitkan semangat anak bangsa, semangat perwira, kapal unggul dalam armada kerajaan Melaka satu ketika dulu sebagai simbol kegagahan bangsa ini. Saya beri peluang kepada Profesor Madya Dr. Haidah pula untuk mungkin ada kata-kata penutup dan hasrat yang beliau ingin kongsikan dengan kita semua. Dipersilakan, Prof. Hasrat saya cuma kalau bolehlah, sebab apa, kami ni memang dalam bidang akademik, social science macam kami ni, sejarah, takkan ada orang bantu. Bagi mereka sejarah ini tidak ada kepentingan. Tapi bila macam orang sains macam saya kaji kapal Mendam Berahi, dia satu benda yang di luar otak kita tau. Takkanlah kita orang sains yang kaji virus Omicron lah, virus ni nak fikir pasal kapal yang gah tu. Bayangkan orang Jepun yang buat Rekidai Hoan tu, dia spend 40 tahun
Dan Okinawa bukan satu pusat pembangunan, tapi kerajaan Okinawa keluar duit supaya tentang Okinawa tu, hubungan Ryukyu itu dengan negara-negara luar itu, negara luar itu tahu tentang bagaimana Okinawa ini dulu satu kerajaan perdagangan yang luas. Kita tak, kita Melaka, keluar dalam blogspot, keluar dalam YouTube, tapi tak ada siapa hendak membantu. Okey, ini tentang bangsa kita. Bangsa, sekarang saya nak beritahu, bangsa kita ini disebut oleh Sultan Mahmud Al-Fatih, kita yang disayangi Rasulullah. Bayang, kita tak hidup zaman Rasulullah, tapi Rasulullah sudah sebut tentang kita, orang Timur yang akan membantu Imam Mahdi. Jadi takkanlah untuk kami nak minta dana buat kapal Mendam Berahi ni susah sangat. Takkanlah kalau saya minta seorang RM1 boleh tak? Mesti seorang sanggup kan? Tapi RM1 pun nak letak pun susah juga. Sebab tidak ada kepentingan komersial dalam akademik untuk orang social science. Padahal kalau saya jual kapal ni, sedangkan saya pernah dipelawa oleh kerajaan Belanda ikut diorang punya trip untuk cari serpihan Mendam Berahi. Saya kata saya tak sanggup lah. Singapura bayar saya 1 tahun untuk kalau saya nak duduk dekat National University Singapore. Buat apa? Orang Jepun bayar pun saya tak nak duduk Jepun. Saya orang Melaka. Bukanlah saya bangga sangat orang Melaka, orang Malaysia kan. Tapi bila saya kaji, ya Allah, bila dapat surat Sultan Mahmud Al-Fatih, lagi saya nak buat, buktikan pada anak saya, cucu cicit saya, kita adalah bangsa Melayu yang hebat. Dari dulu sampai sekarang. InsyaAllah. Okay, bantulah saya. Kalau tak dapat bagi duit, doakan semoga projek saya, Prof. Hashim dan UPM berjaya untuk mendirikan kapal Mendam Berahi. Bukan di UPM tapi di Bumi Melaka. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Itu dia semangat anak Bukit Baru. Tahniah Profesor di atas semangat yang begitu gigih ya, dan kepada Profesor Emeritus Dato' Hashim juga atas semangat yang kuat untuk menjayakan projek ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kenapa agaknya kerajaan Belanda dan kerajaan Singapura menjemput Prof untuk berkongsi ilmu? Sebenarnya apa yang kita banyak tidak sedar, di luar sana saya pernah jumpa satu dokumen yang dikeluarkan oleh OECD, satu organisasi ekonomi antarabangsa yang dianggotai oleh antara negara-negara yang termaju. Apa yang mereka katakan tentang culture and development? Mereka mengenal pasti budaya adalah sebagai aset sosial yang boleh dikomersialkan. Dan saya jumpa dokumen kerajaan Korea Selatan, bagaimana mereka membuat satu strategi untuk memperkasakan pakaian seperti yang kita buat hari ini ya. Dia hanboknya, architecture, bangunan, kapal, perang dan monumen-monumen. Jadi di seluruh dunia, dan saya terbaca juga di Eropah, industri pembangunan culture development bernilai 40 bilion US. Kalau translate kepada ringgit Malaysia, 168 bilion. Jadi saya sebenarnya nak berkongsilah dengan para pelayar dan para penonton, dan authority di luar sana mungkin meja pun boleh kongsikan dengan pihak-pihak yang ada akses. Ini ialah satu potensi ekonomi. Bukan sahaja potensi ekonomi dari segi keuangan, tapi aset sosial tersebut boleh dibangunkan untuk membangunkan bangsa tersebut. Kita lihat Jepun, Korea mendahului dalam hal ini. Jadi itulah yang kita hasratkan, dan sebagaimana hasrat Prof. Rohaida tadi, sama-samalah kita atau berganding bahu. Ini projek bangsa, bukan projek Prof. Rohaida dengan Dr. Hashim sahaja. Kalau kita dapat sama-sama chip in untuk menjayakan projek ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim bin Musa,
sebagai panelis kita, dan Profesor Madya Dr. Haidah Kamarudin yang sudi bersama dengan kita kira-kira 1 jam setengah untuk berkongsi tentang Datuk Laksamana Hang Tuah. Saya mohon ribuan ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan jika berlaku sebarang kesilapan dalam pengendalian sesi bola bicara kita ini, sehingga kita bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang untuk memperkasakan Datuk Laksamana Hang Tuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nak bocor satu rahsia boleh tak? Masa saya di Wijayanegara, kami dibawa melawat gereja Saint Francis Xavier. Xavier ni sebenarnya dia tidak dikebumikan. Mayat dia ada atas loteng tu. Memang, tapi don't take pictures. Yelah, camera cannot take pictures but the handphone can take. Ada gambar dan saya rasa dia masa muda handsome kot. Lepas tu dia orang bawa kami ke satu bilik. Saya kata kenapa kotak-kotak ni cantik? Inilah kotak harta karun Melaka. Jadi bila saya kira ada 9 kotak. This is little come to India and then they fly to they go to Portugal. Penipunya penjajah kata duit kita dah tenggelam kat laut kan. Sebab tu ada 9 kotak emas tu, kotak tu dia buat di Goa itu ada lebih daripada 10 kubu pertahankan Goa tu. Kubu cantik-cantik dia buat. Jadi maksudnya yang buat kubu dekat India tu bagi orang India makan tu, maksudnya duit mana? Duit orang Bukit Baru. Duit orang Sultan Mansur Shah. Bayangkan kita ditipu. Lepas tu kita agungkan Floor di Lama yang menipu kita. Tak apalah. Itu dulu punya cerita kan. Okay, minta maaf ya. Kita lawan dengan kapal mendam berahi insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Haidah.